Saudara, bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET perlu dilihat sebagai peluang kepada golongan belia di negara ini untuk mendapat pekerjaan dan meraih pendapatan yang setimpal dengan kelayakan mereka, terutamanya pada masa akan datang. Persoalannya, sejauh mana penerimaan TVET dalam keluarga Malaysia dan juga sejauh mana TVET ini dapat membantu golongan belia untuk terus ke depan dan juga meraih pendapatan setimpal dengan apa yang mereka pelajari. Untuk cakap berkenaan dengan TVET melestarikan kerjaya masa hadapan, kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Rais Datuk Wira Yassin, Esko Pendidikan, Teknologi dan Telekomunikasi Negeri Melaka. Assalamualaikum, Yang Berhormat Datuk. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Datuk, kalau kita cakap pasal TVET ni bukan satu benda yang baru. Tapi pada awal 2022, saya teringat Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah menggerakkan KPT untuk TVET ini diberikan pendedahan yang lebih. 35% dijangkakan meningkat daripada angka sebelum ini menjelang tahun 2030 dalam bahagian TVET sahaja. Jadi apa peranan TVET ini dalam negara dan juga apakah TVET dalam ruang lingkup pendidikan sebenarnya, Datuk? Terima kasih pertama sekali Mbak Lensa IPT. Terima kasih Syai sebab sudi untuk jemput saya pada malam ini untuk berbicara tentang TVET. TVET ini seperti yang kita ketahui baru-baru ini memang Yang Amat Perdana Menteri sini telah melancarkan Majlis TVET Negara, dipengerusikan oleh beliau sendiri. Jadi sebenarnya bukan 35 sahaja, malah disasarkan dalam RMK 12 adalah 55% untuk pelajar-pelajar memilih bidang TVET. Yeah. Jadi pada saya kita berada di sini untuk berbicara tentang bagaimana kita nak memperkasakan lagi TVET itu di dalam negara kita. Baik. Di dalam konteks pendidikan ini, kalau kita lihat di negeri Melaka sahaja, kami mempunyai 23 institusi pengajian tinggi awam dan swasta yang menawarkan bidang-bidang untuk latihan TVET. Baik. Daripada peringkat sijil sehinggalah peringkat di universiti seperti Universiti Teknikal Malaysia, Melaka sebagainya. Baik. Jadi saya rasa untuk bidang pendidikan ini, kalau TVET memang tidak perlu diperkenalkan lagi, tetapi yang paling penting adalah untuk diperkasakan. Bagaimana untuk kita perkasakan TVET ni, kerana itulah kalau Majlis TVET Negara itu melibatkan 11 kementerian. Baik. Melibatkan 11 kementerian bukan satu jumlah yang sedikit kalau kita nak ikutkan untuk menjalankan satu-satu bahagian bidang TVET semata-mata. Kalau di Jerman dan Perancis kalau kita ikutkan, TVET itu merupakan pilihan utama. Tapi pandangan Malaysia sekarang ini, TVET itu merupakan pendidikan kepada golongan yang keciciran. Komen, Datuk, macam mana? Sebenarnya kerana itulah saya ingin tegaskan di sini, ya Syai. Di peringkat negeri Melaka, Kerajaan Negeri Melaka sendiri, kita telah pun menubuhkan Majlis TVET Negeri Melaka atau kita panggil Melaka TVET. Bukan untuk kita macam ada satu redundant dengan Majlis TVET Negara, tetapi sebenarnya ini untuk kita lebih fokus kepada TVET itu di peringkat Negeri Melaka. Majlis TVET Negeri Melaka ini dianggotai sendiri oleh 22 institusi pengajian tinggi awam dan swasta tadi. Kita ada 2 politeknik, Politeknik Melaka dan Politeknik Merlimau. Kita juga ada ILP, Bukit Katil dan Selanda. Malah kita di Negeri Melaka ini juga kita istimewa kerana kita ada alam. Iaitu Akademi Laut Malaysia. Yang mana Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Utama Dr. Sulaiman Mat Ali sendiri adalah keluaran daripada alam. Termasuklah kita ada universiti, antara Universiti MTUN, Malaysia Technical University Network yang terbaik, antara yang terbaik di Malaysia, iaitu UTM. Juga letaknya di Melaka. Jadi kalau kita boleh fokus dengan ini, saya tak nampak kenapa bidang TVET itu perlu dijadikan sebagai pilihan kedua atau ketiga. Betul. Macam tadi cakap, di Jerman hampir 70% pelajar-pelajar memilih untuk masuk ke bidang teknikal dan vocational. Kerana bidang TVET ini sebenarnya menjanjikan peluang pekerjaan yang lebih cerah. Kerana dia tidak hanya kepada yang high skill workers, malah semi skill juga diperlukan. Jadi TVET ini saya nampak kalau kita lihat secara lebih mendalam, diperkasakan lagi daripada peringkat sekolah rendah, kita fokus kepada sekolah menengah. Sekarang sekolah menengah, kita ada pendidikan vocational menengah atas. Yang mana di negeri Melaka sebagai contoh ada 20 sekolah menengah yang menawarkan kursus-kursus TVET. Maknanya mereka ini tidak ambil SPM tetapi dia akan ambil yang bahagian TVET.
Jadi saya rasa tidak timbul lagi isu yang TVET ini adalah bidang yang mana keciciran. Seolah-olah kepada mereka yang tidak cemerlang dalam SPM dan sebagainya. Tidak. Sebab sekarang ini kalau kita tengok memang peluang pekerjaan itu masuk sahaja bidang TVET, insya-Allah peluang pekerjaan akan menunggu. Yeah. Sama ada you ambil dari bidang yang semi skill ataupun high skill. Betul. Itu pekerjaan itu akan sentiasa ada. Baik. Baik Datuk, di Melaka katanya tadi Datuk nak menubuhkan satu majlis TVET Negeri Melaka. Dah ditubuhkan. Jadi saya lihat di sini kenapa Melaka ni nak bergerak solo? Kita orang Melaka, kita berbangga Datuk orang Melaka, saya orang Melaka berbangga kita dapat tubuhkan satu pertubuhan yang kita kata memberikan kesan kepada negeri Melaka tersebut. Tapi impak kepada negara. Okey. Adakah Melaka nak bergerak solo dalam bidang TVET? Sebenarnya bukan. Macam saya kata tadi, yang kita ingin lakukan adalah sebenarnya kita ingin Majlis TVET negara itu ditubuhkan untuk melengkapkan satu ekosistem TVET itu sendiri. Jadi di peringkat negeri Melaka ini kita juga ingin memperkasakannya dan fokus kepada negeri kita. Kenapa tidak? Sedangkan di Melaka ini adalah sebuah negeri industri. Kita mempunyai banyak kilang-kilang, pelabur-pelabur. Pada suku tahun pertama 2022 ini sahaja, Melaka mencatatkan pelaburan hampir 2.9 bilion. Wow. Daripada jumlah yang besar daripada tadi adalah dalam bidang sektor pembuatan, iaitu elektronik dan elektrikal. Maknanya kilang-kilang di Melaka ini, kilang seperti Infineon, CTRM, ini semua kilang-kilang yang besar yang berada di Melaka dan memerlukan kepada tenaga mahir. Baik. Jadi tenaga mahir ini sudah tentu kita perlukan daripada institusi pengajian tinggi ini. Jadi kalau pemain-pemain industri ini kita dapat bekerjasama dengan semua yang berada di dalam Majlis TVET Negeri Melaka ini, kita akan lebih faham apa agenda untuk dilakukan, dasar-dasar kerajaan negeri yang akan kita perkasakan untuk memastikan pelajar-pelajar memilih bidang TVET dan seterusnya mereka dapat masuk ke dalam tempat-tempat yang ada. Saya ambil contoh satu, Syai, di CTRM sendiri. Ini adalah satu kilang yang besar di negeri Melaka. Jadi mereka ini bukan sahaja melabur dan membuat kilang komposit di Melaka, malah mereka juga ada satu program bersama dengan HUFAS. Institut Tahfiz, yang mana mereka mengambil pelajar-pelajar tahfiz dalam satu program bersama dengan Yayasan Peneraju yang dia macam satu teaching factory. Di situ dia ada buat program ni 3 bulan, dia program selama 8 bulan. 3 bulan belajar di ILP Bukit Katil. 5 bulan lagi akan sambung di CTRM. Dalam tempoh tersebut di LAP tu dia akan dapat sebanyak RM100 sebulan. Yuran semua percuma dan ditanggung. Dan selepas itu kerjaya telah dijamin. Gaji semua akan dapat selepas daripada tu. Jadi kalau masuk, dan seperti kita ketahui anak-anak tahfiz ni kadang-kadang mungkin ada yang ada SPM, ada juga di antara mereka yang tidak berpeluang. Jadi peranan Melaka TVET ini adalah untuk kita menjadi pemudah cara. Mengaturkan supaya mereka ini ada tempat untuk masuk dan belajar di tempat yang sesuai. Baik. Pendedahan tu dari sekolah menengah, sekolah rendah ataupun di peringkat lepasan SPM sahaja? Kita antara yang akan kita lakukan dalam takwim Melaka TVET ini nanti adalah peranan kaunselor-kaunselor. Daripada peringkat sekolah menengah, kita ada program dengan kaunselor-kaunselor ini untuk mereka memupuk minat kepada pelajar-pelajar untuk memilih bidang TVET. Saya selaku Exco Pendidikan juga telah berbincang dengan peringkat Jabatan Pendidikan Negeri supaya kita menyambut baik apa yang dilakukan di peringkat kerajaan pusat ini untuk memperkasakan lagi TVET, menyasarkan 55% lagi untuk memilih bidang TVET. Jadi kaunselor di peringkat sekolah menengah negeri Melaka ini dan sekolah rendah kita cuba tengok. Kadang-kadang pelajar ini daripada sekolah menengah kita dah nampak. Dia punya motor skill, dia minat ke mana. Jadi kita galakkan mereka untuk memilih kepada bidang. Macam tadi saya cakap, di Melaka sendiri ada
banyak yang bidang-bidang yang boleh diterokai dalam bidang untuk kemahiran ini. TVET ini sebenarnya bahasa mudah dia adalah kemahiran. Betul. Jadi kita memerlukan minat, tapi dalam masa yang sama, the most important thing adalah mesti sambung belajar. Betul. Habis saja SPM, kalau tak tahu, kadang-kadang tunggu keputusan, belum tahu nak pergi ke mana. Keputusan belum keluar. Tetapi kita dah boleh fokus dah. Mungkin saya rasa nak pergi ke UTM lah. Mungkin rasa nak tunggu politeknik lah untuk masuk, lepas tu boleh sambung belajar lagi. Nak ke politeknik Melimau lah. Ya, Cik Rosa betul. ke kan? Saya rasa secara mudahnya untuk memahami TVET ini adalah sambung belajar. Kalau nak kerja yang lebih senang dan cepat, masuk TVET. Betul. Baik. Jadi kalau TVET ini memang, kalau ikutkan statistik sendiri pun, keluaran college community lebih daripada 97% tak silap saya mendapat peluang pekerjaan, maksudnya graduate employability, kebolehpasaran graduan di politeknik dan juga college community ini angka ni meningkat. Persoalannya, Datuk, kalau di Melaka sendiri, Majlis TVET Negeri Melaka sudah menjalankan beberapa program. Jadi pendedahan kepada mereka yang mungkin sama ada nak ke TVET ataupun pendidikan yang selain daripada TVET. Bagaimana pendedahannya itu? Kami bukan saja macam tadi saya kata kita akan bergerak dalam peringkat sekolah juga, kita akan masuk untuk bagi penerangan. Malah saya berbincang dengan Jabatan Pendidikan supaya berilah peluang kepada institut pengajian tinggi awam dan swasta ini untuk masuk ke sekolah. Jangan hanya kita tunggu kepada hari terbuka PPD saja untuk mereka berpeluang jumpa dengan pelajar. Malah biar dia ada peluang bersama dengan kaunselor, bagi peluang kepada pelajar untuk mengenali bidang apa yang mereka nak ceburi. Tetapi kalau kita bercerita tentang masyarakat luar, kita tadi berbicara, Syai sebut tentang college community. Sebenarnya pembelajaran sepanjang hayat ini sesuai sangat dengan TVET. Di college community Selanda, saya sendiri telah turun ke sana di Negeri Melaka ni. Mereka ada kursus pendek yang diberikan untuk kira level-level macam makcik-makcik kita. Untuk belajar buat kek. Jadi kuluk bakery. Ini adalah satu bidang TVET. Kemahiran. Tak perlu kita berbicara tentang kulineri. Anak-anak yang mana sebenarnya ramai yang kadang-kadang datang daripada keluarga yang susah dan sebagainya, berhenti sekolah. Selepas itu mereka jadi mekanik. Secara kecil-kecilan dan akhirnya sampai ke tahap sudah boleh repair kereta dan motor dan sebagainya. Saya banyak kenal di kawan-kawan saya. Sebenarnya mereka ini boleh saja menyambung bidang pengajian di institut-institut yang ada di negeri masing-masing dan akhirnya dapat sijil SKM dan sebagainya. Betul. Kerana bidang kemahiran ni dia tak terhenti begitu saja. Jadi pada saya untuk mendidik masyarakat di luar ni, kita perlu lebih kepada pendedahan kepada mereka. Sebab dia dah berada di situ. Kemahiran tu sudah ada. Betul. Sebelum kita mengajar pun di sekolah di ini, dia memang akan mahir juga. Dia belajar, kadang-kadang belajar repair kereta dan motor ni daripada keluarga. Jadi pada saya, Syai, itu yang saya katakan tadi, pembelajaran sepanjang hayat. Yang penting jangan berhenti belajar. Betul. Datuk, kalau kita ikutkan di Jerman, di Perancis, kata apa yang kita bincangkan awal tadi, sudah TVET ni bukan satu perkara yang asing. TVET ni bukan satu lagi perkara yang yalah kita letak kedua, ketiga ataupun tertumpu kepada golongan keciciran. Mereka TVET diangkat di sana. Kita di Malaysia, khususnya di Melaka, berapa jauh lagi kita nak sama taraf seperti mereka, Datuk? Saya sebenarnya mempunyai harapan yang tinggi terhadap bidang TVET ini. Kerana apa? Baru-baru ini saya berpeluang mengikut rombongan Universiti Teknikal Malaysia Melaka yang diketuai sendiri oleh Chancellor, iaitu Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali Rustam, ke kilang Mini yang membuat kereta Mini Cooper di Oxford, United Kingdom. Saya sebenarnya amat terperanjat. Mungkin saya tak pernah didedahkan sebelum itu. Bila kami masuk dalam kilang itu, saya kira hampir 80% semuanya robot. Semua robot yang buat kerja, Syed. Robot yang angkatkan besi, robot yang pasangkan ni,
kerja manusia hanya tinggal mengawal mesin itu sendiri. Jadi yang ini kita akan ketinggalan dengan apa yang dipanggil sekarang revolusi industri 4.0 ni. Kita akan ketinggalan negara kita kalau kita tidak catch up dengan lebih pantas lagi bidang TVET ni. Kerana itu saya rasa anak-anak kita yang berada di sekolah menengah tu, khasnya kepada calon-calon SPM yang akan datang ambil SPM ni, jangan lagi berfikir macam tadi bidang adakah ini pilihan kedua, ketiga, keempat. Terus fikirkan anda selepas ni nak jadi apa, pekerjaan yang menunggu lebih baik. Kalau grade dapat baik, bagus, pilih bidang yang lebih advance, aerospace dan sebagainya. Tetapi kalau misal kata rasa hari ini nak pergi ke otomotif, institut pengajian tinggi banyak. Bukan saja di Melaka. Melaka kalau ada 23, tugas kami di Melaka TVET ni adalah untuk memudah cara, macam saya cakap tadi, untuk kita fokuskan. Untuk anak-anak ni datang, ada tempat lah bagaimana untuk mengadu nasib. Kalau hari ini dia tak tahu mana nak pergi, kita akan bantu. Macam tadi saya cakap, Akademi Laut yang ada di Malaysia ini antara yang terbaik di situ untuk belajar tentang ilmu marine. Di Melaka? Yes. Itu yang saya boleh katakan, Syed. Kalau ikutkan kita ada 8 hari lagi untuk berada di Majlis Pelancaran TVET Negeri Melaka dan juga Karnival TVET 2022 pada 29 Oktober ini. Mungkin itu sedikit sebanyak boleh memberi kemudahan kepada warga Melaka ataupun warga luar untuk datang berkunjung ke Melaka. Jadi apa sedikit peredahan ataupun penerangan yang Datuk boleh kongsikan? Terima kasih. Saya bagi saya peluang untuk promosikan ini. Sebenarnya ini bukanlah untuk promosikan Karnival TVET ataupun Majlis Pelancaran itu saja, tapi sebenarnya ini adalah peluang yang terbaik untuk rakyat negeri Melaka, rakyat sekitar, mungkin di sempadan-sempadan atau dari mana saja untuk datang. Pada 29 hari bulan, saya ingin menjemput semua untuk hadir ke Karnival TVET di negeri Melaka, yang mana di dalamnya ada pelancaran Majlis TVET negeri Melaka. Yang di dalam pelancaran itu nanti ada pelbagai program. Antaranya adalah kami ada talk, forum, jom masuk kerja, pilih TVET. Begitu juga kita ada, tapi yang paling penting saya nak highlightkan sini, kita ada MOU. Pada majlis dia? Memorandum Persefahaman antara Majlis TVET Negeri Melaka dan juga Jabatan Agama Islam Negeri Melaka. Ini adalah untuk, di Melaka ini kita ada hampir 90 institut pengajian tahfiz, pondok dan sekolah menengah agama swasta. Macam saya cakap tadi, mungkin mereka ada yang tidak ada SPM. Tapi setelah habis belajar, ialah mungkin bukan semua boleh menjadi ustaz dan mengajar tahfiz. Jadi yang kita nak ajak mereka ini, kita nak ajak mereka untuk sambung lagi. Supaya terus sambung belajar. Kalau tak ada SPM, ada kursus-kursus yang menawarkan tanpa perlu ada SPM. Jadi kita juga ada sign MOU masa itu. Selain daripada gerai-gerai pameran dan juga pempamer-pempamer daripada Politeknik sendiri ada, daripada ILP datang, daripada College Community, daripada UTM. Jadi saya amat berharap agar boleh ramai-ramai hadir. Jadi terutama kepada para pelajar lah dan ibu bapa. Betul. Sebenarnya pelajar mungkin dia dah nampak dah jalan dia ke mana, tetapi gangguan ibu bapa mungkin yang mindsetnya skeptikal sedikit berkenaan dengan TVET. Jadi untuk kita berbaki lagi beberapa minit lagi, Datuk, kita nak cerahkan sedikit pandangan ibu bapa ni yang skeptikal terhadap TVET ni, Datuk. Macam mana tu? Kita nak masuk tu macam mana? Sebenarnya saya rasa soalan ni memang berbalik lagi daripada soalan tadi. Saya ingin nyatakan dengan tegas ini, jangan sesekali kita jadikan bidang TVET ini sebagai bidang yang kedua atau ketiga. Jadikan ianya sebagai pilihan pertama. Kerana dasar negara itu sendiri kalau kita lihat memang telah menjurus kepada memerlukan tenaga mahir. Baik daripada yang semi skill sehinggalah kepada mereka yang high skill workers. Jadi kalau ibu bapa masih terasa seperti kalau ini adalah bidang yang terkebelakang. Ini baru cerita tentang TVET. Kita belum masuk cerita pasal STEM. Kalau kita cerita pasal STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Matematik, di negara luar telah pun bercerita tentang STEM R. Dia dah tambah robotik dah.
Wih, jadi maksud dia TVET ini memang bidang yang advance dan saya harap sangat kepada para ibu bapa jangan keliru lagi. Bidang ini menawarkan untuk anak-anak belajar dan selepas itu ada jaminan pekerjaan, insya-Allah. InsyaAllah. Datuk, kita mungkin sudah menghampiri penghujung slot untuk TVET Melestarikan Kerjaya masa hadapan. Mungkin untuk menutup slot pada kali ini, Datuk boleh kongsikan sikit harapan berkenaan dengan pendidikan di Negeri Melaka mungkin khususnya. InsyaAllah saya amat berharap kepada semua, terutama kita semua adalah stakeholder, pemegang taruh, baik dari ibu bapa, baik juga daripada para guru dan juga anak-anak dan sudah tentu pemimpin-pemimpin masyarakat. Jadi kita berharap agar bidang pendidikan ini terus diperkasakan. Bukan saja TVET, malah semua merangkumi sebab selaras dengan agenda yang mana kita akan menjadikan negara kita sebuah negara maju. Jadi kita memerlukan semua stakeholders ni tadi untuk bekerja secara rapat supaya kita akan dapat sebuah negara yang aman dan makmur, yang stabil. Amin. InsyaAllah. Datuk berbicara dengan Datuk, saya percaya Kerajaan Negeri Melaka pastinya akan mendapat satu akses pendidikan yang lumayan, yang cekap dan juga mahir pastinya. Semoga berjaya Datuk dalam mengendalikan bidang pendidikan dalam negeri Melaka. Dan insyaAllah terima kasih juga kita ingin ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Rais Datuk Wira Yassin, Esko Pendidikan, Teknologi dan Telekomunikasi Negeri Melaka kerana sudi bersama kita Datuk. Moga insyaAllah kita akan berjumpa di lain hari, kita akan berjumpa di lain slot mungkin. Terima kasih dan kepada anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Insight PT kerana selepas ini kita ada satu lagi topik akan dibicarakan. Jadi kita akan kembali selepas ini. Anda jangan ke mana-mana. mana Nur Atirah adalah salah seorang calon untuk program sulung kita yang telah diusahakan oleh YB Menteri Deputi Datuk Seri Noraini, dan hari ini kita buat penyerahan surat tawaran dan juga surat tawaran program sulung di mana kita juga menyerahkan bersamanya adalah laptop, juga pendahuluan RM1,000 dan 700 pendahuluan untuk perbelanjaan harian. Cakap terima kasih dekat pihak UPM dengan pihak KPT sebab pilih saya untuk program ni. Masa saya sangat gembira sangat lepas dapat semua benda ni. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada UPM sama dengan Kementerian Pendidikan atas segala sumbangan yang diberi kepada anak saya ni lah. Saya pun tak tahu macam mana saya nak balas semua ni. Jadi saya mudah-mudahan apa yang dia ni jadi dorongan pada adik-adik yang lain lah. InsyaAllah. Dengan ini, kerajaan akan melanjutkan
pelaksanaan program subsidi upah selama 3 bulan lagi dengan kadar RM600 sebulan bagi pekerja bergaji RM4,000 dan ke bawah. Sebagai seorang peniaga, saya secara keseluruhannya saya menyokong kadar bantuan subsidi upah yang diberikan oleh pihak kerajaan ini kerana pada sewaktu pandemik jualan agak terjejas. Jadi dengan bantuan ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh usahawan dan saya berharapkan bantuan ini dapat diteruskan. Dia dapat bantu bayar car rumah beresor dan membantu perniagaan bertahan. Ketika pandemik, saya sebagai majikan, walaupun kedai tidak beroperasi tapi saya tetap membayar gaji pekerja. Jadi dengan adanya bantuan subsidi upah yang diberikan kerajaan sebanyak 600, sedikit sebanyak dapat membantu saya untuk membayar gaji pekerja. Sekurang-kurangnya dengan bantuan subsidi upah yang dikeluarkan oleh kerajaan ini, ia dapat menampung kos yang telah saya keluarkan untuk membayar gaji pekerja sebelum ini. Bantuan yang kerajaan telah perlukan untuk ketika time COVID itu sangat membantulah bagi saya. Sebab time COVID itu kita tak dapat nak datang kerja, kita kena bayar kos rawatan. Jadi dari segi bantuan tu banyak menolonglah pekerja-pekerja saya dan juga saya. Alhamdulillah semua telah sembuh daripada penyakit COVID-19. Susahlah masa tu, tapi sekarang pun susah juga. Nak bayar pekerja punya gaji tapi kedai tutup. Nasib baik kerajaan ada bantu subsidi upah. Terima kasih banyak. Masa PKP itu kita boleh cover semualah. Saya harapkan kerajaan boleh extendkan program subsidi upah ini sehingga ekonomi baik. Pemenangnya adalah Gala Aidilfitri 96, Jack Nadaraja. Pemenangnya ialah Nanu Baharudin. Sayangku is Jalaluddin Hasan. Nuraini Ibnu RTM. Pemenang untuk kategori Anugerah Penyampai Berita TV Terbaik ialah Nur Ashikin Abdul Rahman dari RTM. Juru kamera Single Camera Production TV Terbaik. Dan di situ ada doa RTM. Baik, sahabat, kita bersua kembali bercakap berkenaan dengan memperkasa pembangunan siswa keluarga Malaysia yang mana penyediaan graduan yang berilmu dan menepati kehendak pasaran dan juga sasaran industri sememangnya menjadi agenda mana-mana IPT di seluruh Malaysia dan juga di luar negara. Dan sebagai kementerian yang dibertanggungjawabkan untuk menyelia IPT ini bukan sahaja menyasarkan aspek penghasilan graduan yang berilmu semata-mata, namun pada masa sama memberi peluang kepada aspek pembangunan golongan siswa B40 yang mana mampu mengubah nasib keluarga mereka dengan mewujudkan orang pertama dalam sesuah keluarga melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian yang lebih tinggi. Dan untuk bercakap berkenaan dengan perkasa pembangunan siswa keluarga Malaysia, kita bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Seri Abdul Razak Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Datuk. Kalau kita nak ikutkan program sulung atau program pembangunan siswa sulung keluarga Malaysia yang baru dimainkan tadi itu sangat memberi kesan kepada pelajar terutamanya mahasiswa dalam IPT. Jadi boleh tak secara mukadimahnya Datuk Seri terangkan sedikit berkenaan dengan program sulung ni? Okey, terima kasih khususnya kepada saudara Syairul dan juga RTM yang beri peluang kepada saya dan juga KPT lah untuk bersama dalam siri perbincangan pada hari ini. Program sulung ni adalah satu program yang saya rasa pertama kali lah ataupun julung kali lah diadakan di negara kita. Walaupun kalau kita lihat di negara luar memang dah sudah ada. Contohnya macam di UK dan juga di Australia dikenali dengan nama First in the Family. Kemudian di Amerika Syarikat First Generation
college student yang mana memberi peluang kepada kalau di negara kita ni memberi peluang kepada anak yang pertama melanjutkan pelajaran ke pengajian tinggi daripada kumpulan B40. Mana yang family-nya berpendapatan di bawah RM4,850 yang orang consider orang yang susah lah. Ini idea ini diinspirasikan ataupun cetusan idea ini adalah daripada Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nur Aini Ahmad. Beliau telah mencadangkan kepada kita untuk memikirkan salah satu inisiatif yang boleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi usahakan. Dan alhamdulillah bagi sesi pengambilan pelajar pada tahun ini kita telah bermulalah untuk 8 projek perintis di 8 universiti awam. Baik. Jadi apa sebenarnya objektif program sulung ni, Datuk Seri? Objektifnya kalau kita lihat secara besar ya, ataupun secara yang lebih meluas, salah satunya untuk membantu ataupun menyokong dasar yang lebih besar lah di peringkat, kalau kita lihat di rancangan Malaysia ke-12 di bawah bidang fokus ke-5, iaitu untuk membasmi kemiskinan tegar dan juga untuk merapatkan jurang pendapatan khususnya di kalangan kumpulan yang miskin tegar ni, khususnya di kumpulan B40 ya. Kemudian kalau kita lihat di peringkat yang lebih fokus atau di peringkat yang lebih khusus di kementerian kita untuk memberi peluang kepada anak-anak yang pertama ataupun anak yang pertama yang mendapat peluang melanjutkan pelajaran di peringkat pengajian tinggi untuk mengubah nasib mereka lah. Dan mereka ni di kalangan keluarga ataupun anak daripada keluarga B40. Kemudian objektifnya untuk memberi bantuan dalam bentuk derma siswa. Derma siswa ni bermakna mereka ni akan ditaja sepenuhnya oleh kerajaan, KPT khususnya, yang mana derma siswa kalau kita faham mereka tidak perlu membayar balik. Dan selain daripada itu mereka ni akan dapat macam-macam kemudahan yang lain, yang mana yuran pengajian dari segi akademiknya akan ditanggung sepenuhnya, yuran penginapan pun akan ditanggung oleh pihak universiti. Tetapi kita telah menetapkan dari segi, kalau kita lihat dari segi bidang, because kalau kita lihat bidang pendidikan ni ataupun pengajian ni banyak, tetapi kita memilih 6 saja bidang yang fokus, iaitu bidang yang kompetitif, iaitu bidang perubatan. Baik. Ataupun yang premium punya kursus lah. Bidang pergigian, kejuruteraan, undang-undang, kemudian perakaunan dan juga perniagaan dan pendidikan TESOL. Ini bidang-bidang yang ditentukan. Dan selain daripada itu, mereka ini adalah di kalangan pelajar-pelajar yang bijak. Because mereka ni lepasan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia ataupun STPM atau setaraf dengannya, yang mana mereka mendapat CGPA-nya mesti dah melepasi 3.5 ke atas. Jadi kita bagi peluang pada mereka, dan proses pemilihannya pun agak ketat lah. Maksudnya ada badan yang menguruskan proses pemilihan. Kita di peringkat ni di Kementerian Pengajian Tinggi bersama dengan kalau tadi saya nyatakan 8 universiti awam yang terpilih sebagai projek perintis. 8 universiti akan terlibat bersama kita, dan ada jawatankuasa lah, di jawatankuasa teknikal dan jawatankuasa pemandu. Jawatankuasa pemandu saya pengurusikan sendiri, jawatankuasa teknikal di peringkat pegawai dan juga pihak universiti lah. Dan kita juga untuk makluman, kita saya nyatakan tadi agak ketat dari segi pemilihan disebabkan ramai yang kumpulan B40 daripada 115,000 yang memohon secara online, UPU online untuk kemasukan ke universiti, yang kita pilih berdasarkan 8 universiti ini yang dimasukkan dalam kategori B40 ni seramai 1,416 orang. Jadi
Sedangkan dalam projek perintis ni kita memperuntukkan hanya 80 orang. Satu universiti itu adalah 10 orang. Ini sebagai projek perintis. Right. Jadi itu sebabnya pemilihannya agak ketat lah. 10 orang bagi setiap universiti, ada 8 universiti. Angkanya kalau nak dibandingkan dengan 100,000 lebih tadi itu memang cukup sedikit lah. Yeah. Jadi apa projek di masa akan datang? Adakah memang akan dikekalkan 8 universiti dan juga 80 orang ataupun kenapa 8 universiti itu? Disebabkan program ini satu program yang baru dan kita pun untuk projek perintis ini kita memilih hanya 8 universiti. Kita ingin melihat dari segi kelestarian. Maksud saya di segi kewangan yang akan terlibatnya agak besar juga. Dan untuk permulaan ini kita meminta pihak untuk tahun pertama lah, kita minta pihak universiti yang menanggung dahulu. Dan kita pun sedang memohonlah peruntukan daripada kerajaan untuk tahun-tahun yang akan datang ataupun kemasukan yang akan datang itu akan ditanggung oleh pihak kerajaan daripada KPT. Dan dalam hal ini disebabkan yang pertama kita laksanakan, jadi kita buat secara perintis. Kalau persoalannya tadi, adakah ia akan dilaksanakan untuk yang lebih luas lagi? InsyaAllah sekiranya program ini berjalan dengan lancar, kita merancang untuk perluaskan kepada 20 universiti awam dan juga termasuk juga GLU. GLU ni Government Link University seperti UNITEN, Universiti Petronas, MMU, Multimedia University, UniKL dan beberapa universiti swasta. Baik. IPTS. Baik. Jadi tahun ini Datuk, adakah ada pelajar yang telah ditawarkan program sulung siswa ni? Saya nyatakan tadi daripada 1,416 yang layak, disebabkan proses pemilihan agak ketat, yang mana saringan telah dibuat di kalangan pelajar-pelajar yang dikenal pasti. Saringan ketat ni pertama tadi mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan saya nyatakan tadi, dan ada saringan di peringkat lapangan. Pihak jawatankuasa atau panel yang terlibat termasuk juga universiti dan KPT sendiri turun ke lapangan, ke rumah ibu bapa pemohon ni dan mengadakan temuduga dan dipilih. Disebabkan saringan yang ketat ini, kita telah mendapat pada awalnya kita sasarkan 80 orang. Satu universiti itu adalah 10. Tetapi ada juga yang di saat akhir menolak, kan, mungkin ada dapat tawaran yang lain dan sebagainya, ataupun ada tujuan yang lain lah di kalangan pemohon ni. Kita hanya dapat untuk siri yang pertama ini 76 orang. Dan beberapa surat berkaitan tawaran tentang program sulung ini telah diberikan sendiri oleh Yang Berhormat Menteri dalam beberapa siri jelajah atau lawatan YB Menteri ke rumah pelajar tersebut. Dan yang lebih besar lagi, kita akan buat pelancaran untuk yang keseluruhan ini pada 26 hari bulan. Ini di UTHM di Batu Pahat pada 26 hari bulan. Baik. Jadi apa antara faktor kejayaan bagi program sulung ini, Datuk Seri? Faktor kejayaan saya melihat memerlukan komitmen daripada pelajar sendiri, memerlukan jaringan dengan pihak stakeholders yang lain. Kerana kalau kita lihat, mereka ni bukan setakat kita berikan bantuan kewangan. Mereka ni akan dilengkapkan dengan pelbagai latihan di mana akan ada dalam tempoh, mungkin mereka ni belajar dalam 4 tahun. Kalau bidang perubatan mungkin 5 tahun. Dalam tempoh pengajian mereka ni, mereka akan didedahkan dengan pelbagai latihan dan bimbingan. Kita kenal pasti ada pembimbing sulung di kalangan pensyarah sendiri untuk memberi motivasi, mungkin untuk mendedahkan mereka kepada hal-hal yang berkaitan ketahanan di segi ketahanan jati diri, sahsiah, dan apa yang lebih penting lagi,
mereka ni dijamin untuk mendapat pekerjaan. Jadi dalam hal ini kita perlukan kolaborasi dengan pihak industri. Maksudnya kita mengenal pasti majikan yang akan mengambil mereka selepas mereka tamat pengajian. Yang mungkin dalam latihan industri nanti kita akan temukan graduan ini dengan pihak majikan atau di pihak industri. Dalam tempoh pengajian mereka, saya nyatakan tadi ada kursus-kursus yang akan diikuti dan kita akan adakan secara berfokus di universiti berkenaan dan yang lebih besar lagi mungkin 76 ini akan ada kumpulan di peringkat pusat lah, mana kita akan uruskan kursus-kursus yang mereka akan pergi dan mereka akan kenal di kalangan 76 ahli ini. Dan kita di akhir ini nanti akan ada alumni lah di kalangan mereka. Mereka boleh bertukar pandangan, atau mendapatkan apa-apa info berkaitan karier, masalah-masalah dan sebagainya. Saya percaya 76 pelajar yang masuki ke program sulung ini tentunya selain daripada mereka terdiri daripada golongan B40, mereka juga pelajar yang cemerlang dalam pendidikannya. Jadi saya terbayang, andai kata mereka masuk ke universiti tersebut, tadi kita dapat lihat Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia dan sebagainya, universiti-universiti yang banyak mengadakan jaringan dengan negara luar. Jadi andai kata mereka terpilih untuk keluar negara, adakah itu akan dibiaya juga oleh KPT? Untuk peringkat ini kita belum lagi memikirkan, cuma kita memberi jaminan lah kepada pelajar sulung ini untuk jaminan pekerjaan di peringkat ijazah pertama. Mereka habiskan pengajian dan untuk peringkat ini mereka akan dijamin bekerja. Kenapa? Untuk mereka ni keluar daripada kepompong ataupun the vicious circle tentang kemiskinan tegar tadi. Kita nak mereka ni apabila selepas selesai pengajian bekerja dan mereka boleh merubah kehidupan mereka yang mungkin keluarganya agak susah, B40, dia akan keluar daripada B40 kepada mungkin M20 dan sebagainya, akan tidak lagi dalam kumpulan itu. Kemudian satu lagi mereka yang graduan sulung ini, mereka ni akan jadi pemangkin motivasi kepada adik-beradik di dalam keluarga tersebut dan juga menjadi idola ataupun ikon kepada mungkin di komuniti setempat yang mana dia tinggal. Mungkin dalam 5 tahun, 6 tahun akan datang selepas mereka selesai pengajian, bekerja, mendapat pendapatan yang sesuai dengan yang sepatutnya, dan mereka boleh mengubah kehidupan dan dilihat oleh masyarakat sekeliling. Satu program yang baik yang kerajaan laksanakan, cetusan idea daripada Yang Berhormat Menteri yang dinyatakan tadi. Selepas itu mungkin kita akan fikirkan kalaulah mereka ini ingin melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Tapi untuk permulaan ini kita punya hasrat untuk kita melepaskan diri mereka ni ke tahap yang lebih tinggi lah, bukan lagi dalam kalangan keluarga B40. Saya percaya Dato' Sri, mereka ini dalam golongan yang B40, apabila mereka berjaya lepas 5 tahun, 4 tahun tempoh pengajian mereka, insya-Allah dengan jaminan kerja yang dikatakan oleh Dato' Sri, akan meningkatkan tangga sosial mereka daripada B40 ke M20 dan sebagainya. Namun soalan pertama Dato' Sri, andai kata mereka dalam tempoh pengajian tu, saya percaya, saya kira Datuk pun percaya juga, kadang-kadang pelajar ni ada pasang surut dia, Datuk Seri. Jadi dalam tempoh tu, andai kata mereka tak dapat ijazah kelas pertama, adakah sulung tu akan digugurkan? Oh tidak. Bukan. Memang hasrat kita, itu sebabnya kita, salah satu syaratnya kita memilih yang dia punya CGPA tadi, keputusan yang cemerlang, CGPA-nya 3.5. Dengan harapan mereka yang terpilih ini akan menjadi pelajar yang cemerlang juga di peringkat universiti nanti. Baik. Sekiranya mereka ada masalah di peringkat tadi, saya nyatakan tadi ada pembimbing ataupun coach ataupun mentor
yang akan membimbing mereka ni kalau ada kekurangan kelemah dalam subjek tertentu akan ada macam tuition dan sebagainya diberikan oleh pembimbing ini. Selain daripada pembimbing ini ada juga di belakangnya penasihat sulung, penasihat akademik di kalangan mereka di kalangan pensyarah universiti itu yang akan monitor ataupun pantau pembimbing tadi. Saya yakin kalau dilaksanakan secara berstruktur, memang kita dah rangkalah kursus-kursus latihan yang akan diberikan kepada mereka. Mereka akan excel ataupun akan cemerlang. Saya kalau dapat tu Datuk Seri, saya akan belajar betul-betul. Satu peluang yang bukan semua orang dapat, 116 saja. 100 lebih ribu pelajar yang mohon di UPU, hanya 76 orang sahaja yang dapat. Saya kata itu satu peluang yang sangat besar diberikan daripada kerajaan kepada pelajar, dan pastinya program sulung ini merupakan satu program yang baru diadakan dan perancangan daripada KPT sendiri, Kementerian Pengajian Tinggi, untuk adakan dengan lebih besar, skop yang lebih luas kepada pelajar-pelajar yang mohon melalui UPU. Mungkin pada tahun hadapan mudah-mudahan akan lebih banyak angka itu, daripada 76 orang mungkin jadi 7,600 orang mungkin untuk dapat memasuki program sulung ini. Jadi kita ada lagi beberapa minit Datuk Seri untuk kita menutup slot ataupun lensa IPT pada hari ini. Jadi apa harapan yang berbahagia Datuk Seri, dan bolehkah yang berbahagia Datuk Seri kongsikan sedikit way forward untuk program sulung ini Datuk Seri? Disebabkan fasa yang pertama ni kita memohon pihak universiti sendiri yang membantu dari segi dana untuk tahun pertama, tetapi tahun yang akan datang akan ditanggung oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi ataupun pihak kerajaan secara khususnya. Jadi untuk menjadikan projek atau program ini kekal relevan untuk masa yang akan datang, kita memerlukan dana. Dalam hal ini saya rasa kita memerlukan juga sumbangan dan juga bantuan kewangan daripada mungkin pihak-pihak korporat. Kita merancang untuk mengadakan jaringan ataupun jalinan kolaborasi dengan pemegang-pemegang taruh yang kita telah kenal pasti. Pihak-pihak korporat yang besar untuk terlibat sama dalam usaha murni yang kita usahakan ini, untuk terlibat sama membantu KPT, membantu golongan B40, terutamanya untuk mereka ni keluar daripada yang saya nyatakan ni, daripada vicious circle di segi untuk menaikkan taraf kehidupan mereka. Yang ini kita amat mengalu-alukan, dan saya berharap, kami di KPT berharap akan ramailah apabila kita akan buat majlis bersama dengan pihak korporat untuk terlibat sama menyumbang dari segi kewangan dan juga mungkin memberi jaminan pekerjaan kepada mereka. Yang ini kita akan laksanakan di peringkat yang akan datang. Baik Datuk Seri, saya nak berikan Datuk Seri peluang terakhir kepada mungkin pelajar-pelajar, 76 orang pelajar sulung itu tadi. Mungkin ada sedikit kata-kata semangat, nasihat sebagai mungkin daripada seorang bapa kepada anak-anak. Silakan Datuk Seri. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada mereka yang telah berjaya, dan akan ada satu majlis yang akan diadakan di UTHM di Batu Pahat pada 26 hari bulan ini, dan kita harap mereka yang telah ditawarkan ni belajar bersungguh-sungguh, ingat usaha yang dibuat oleh KPT, oleh kerajaan, dan kita harap mereka ini akan berjaya sebagai pelajar dan juga akan berjaya sebagai rakyat di negara ini, menjadi contoh kepada keluarga, kepada masyarakat, dan juga mungkin akan terkenal di peringkat antarabangsa. InsyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih dan juga semoga berjaya kepada Datuk Seri dan juga rakan-rakan yang lain untuk menjayakan program sulung ataupun program pembangunan siswa sulung keluarga Malaysia ini. Pastinya kepada mereka yang terlibat dalam program ini, saya ucapkan tahniah dan juga semoga berjaya dalam merentasi segala onak duri dalam tempoh pengajian anda. Dan terima kasih ingin ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Seri Abdul Razak Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, kerana sudi bersama kita pada hari ini untuk bincangkan satu topik yang cukup berkesan dan dekat dengan hati rakyat. Inilah bukti bahawa Kementerian Pengajian Tinggi, kerajaan amat komited, cangna dan prihatin dengan situasi semasa, dengan rakyat yang terbeban
tapi mahu menyambung pengajian di peringkat lebih tinggi. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Datuk Seri, dan kepada anda luar sana, terima kasih kerana sudi menonton Lensa IPT sepanjang 1 jam. Terus menonton kami di saluran berita RTM, terus tonton kami di RTM Klik. Nak senang dan mudah, ikuti kami di Facebook dan juga Instagram Lensa IPT supaya anda terus mengikuti perkembangan kami di media sosial. Pastinya saya Syarul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.